Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Hisham daripada bapaknya, kata dia, dzukira 'inda Aisyah anna ibn Umar yarfa'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam innal mayyit yu'azzabu fi qabrihi bibukai ahlihi alayhi. Faqalat wahala innama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la yu'azzabu bi khati'atihi aw bi dhanbihi wa inna ahlahu la yabkuna alayhi al-an wa dhaka mithlu qawli inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qama 'ala al-qalib yawma badr wa fihi qatla badr min al-mushrikin faqala lahum ma qala إنهم ليسمعون ما أقول وقد وهل إنما قال إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Hisham, daripada bapaknya radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mayat akan diazab di dalam kubur dia kerana keluarga dia menangis atas kematian dia. Macam tu. Nabi SAW ada kata, Nabi kata, innal mayyit, sesungguhnya satu-satu mayat tu yu'azzabu fi qabrihi bi bukai ahlihi alaihi. Nabi kata saja aja satu orang yang mati itu kena azab dengan Tuhan pasal keluarga dia duk tinggal ni duk teriak bila dia mati. Faqalat wahala, tapi benda ni bila diberitahu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah isteri Nabi, bila orang mai habaq depan dia kata Nabi ada sebut macam ni, Aisyah kata wahala. Aisyah kata tak, mana ada Nabi kata macam tu. Aisyah menafikan benda tu. Innama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la yu'azzabu bi khati'atihi aw bi dhanbihi. Aisyah kata tak, Nabi tak pernah kata begitu. Mana ada kata orang mati keluarga teriak dia nak kena azab, ada ke pasal Aisyah kata begitu? Nabi tak pernah kata begitu. Aisyah menafikan benda ni. Sebaliknya Aisyah kata
Nabi SAW kata, innahu la yu'azzabu bi khati'atihi aw bi dhanbihi. Satu orang mayat tu kena azab dengan Tuhan kerana dosa dia dan kerana kesalahan dia, bukan kerana orang lain teriak dia nak kena azab. Ini hadis dia. Wa inna ahlahu la yabkuna alaihi al-an. Aisyah kata, keluarga dia teriak lah ni, sedangkan dia dah mati dah. Macam mana dia dah mati dah, keluarga teriak dia nak hidup tanggung dosa, dia pula nak kena nak kena azab? Tak betul. Aisyah kata macam tu. Dah nampak dia ada dua benda. Satu, sahabat ada beritahu. Sahabat kata Nabi SAW beritahu, kalau sekiranya satu orang mati, keluarga dia duk teriak kerana dia mati, kerana keluarga dia teriak dia kena azab. Ada sahabat beritahu macam tu. Dan sahabat yang beritahu macam tu, di antaranya ialah Sayyidina Umar sendiri. Di antaranya ialah Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Aisyah pula kata tak. Dia kata tak betul tu. Dia kata tak kena. Mana boleh orang lain yang buat pasal orang lain kena azab. Anak-anak teriak, bapak mati, anak-anak teriak bapak yang mati nak kena azab. Mana boleh? Dia kata tak boleh. Ini salah faham, Aisyah kata. Sebenarnya yang Nabi kata, orang mati tu kena azab kerana dosa dia sendiri, maka kerana tu dia kena azab. Dah boleh faham, Itu hadisnya. Kata Aisyah lagi, wazaka mithlu qawlihi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-qalid yawm badr wa fihi qatl badr min al-musyrikin. Faqala lahum ma qala innahum la yasma'una ma aqul. Aisyah kata samalah juga orang pernah salah faham apa yang Nabi kata. Aisyah kata pernah berlaku dalam perang Badar, bila habis perang, maka sahabat-sahabat Nabi kutip-kutip mayat musyrikin yang kalah dalam perang Badar ni, dikorek satu qalib, dikorek satu lubang, lempak mayat-mayat musyrikin dalam lubang tu. Kemudian Nabi SAW berdiri di tepi qalib tu, berdiri di tepi lubang tempat duk himpun mayat orang-orang kafir ni. Nabi kata innahum la yasma'una ma aqul. Nabi kata sesungguhnya depa ni dengar apa yang aku kata lah ni. Wa qad wahala. Aisyah kata tu pun tak betul. Orang saja kata. Aisyah kata begitu. Nabi maksud lain, tapi orang faham lain. Aisyah kata dua benda yang Nabi kata lain, orang faham lain. Aisyah kata yang pertama tadi, bila mati satu orang manusia, keluarga dia teriak kerana kematian dia, keluarga teriak dia kena azab. Orang kata Nabi kata lagu tu. Aisyah kata Nabi tak kata lagu tu. Nabi kata kalau sekiranya dia ni orang yang berdosa, orang yang banyak buat salah, maka dia kena azab kerana dosa dia, bukan kerana orang lain teriak dia kena azab. Yang kedua, dia kata orang pernah cerita kata Nabi kata, sewaktu habis perang Badar, kutip-kutip mayat orang-orang kafir ni lempak masuk dalam satu lubang. Orang cerita kata Nabi pernah kata innahum la yasma'una ma aqul. Depa ni mayat-mayat kafir yang duk ada dalam lubang ni, lah ni depa duk dengar apa yang aku duk cakap. Aisyah kata ada orang kata Nabi kata lagu tu, sebenarnya Nabi tak kata lagu tu. Wa qad wahala, dia kata tu semua tak betul. Innama qala, tapi yang betulnya Nabi kata innahum la ya'lamuna annama kuntu aqulu lahum haqq. Sebaliknya Nabi kata sesungguhnya depa ni esok depa akan tahu apa yang aku duk kata selama ni betul. Ni hadis ni dia konflik sikit. Maksudnya apa dia tuan-tuan? Maksudnya Aisyah berpendirian. Aisyah isteri Nabi. Dia berpendirian, dia berpendapat, dia berpendirian kata
Satu orang tak akan diazab kerana dosa yang dibuat oleh orang lain. Satu. Yang kedua, Aisyah berpendapat dan Aisyah berpendirian. Orang mati tak dengar apa yang orang hidup cakap ke apa ke, semua tak dengar. Itu dua pendirian Aisyah. Sedangkan dua benda ni sabit daripada riwayat lain kata sebaliknya. Sayyidina Umar punya riwayat, Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar punya riwayat pula kata Nabi ada sebut kalau sekiranya satu orang mati, keluarga dia teriak kerana dia mati. Kerana keluarga teriak, maka dia kena azab oleh Tuhan. Sayyidina Umar kata lagu tu. Maka apa yang Sayyidina Umar kata dengan pendapat Aisyah sudah jadi bercakap. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab juga ada sebut bahawa Nabi SAW memang bercakap di kawasan kubur. Dan orang-orang yang duduk dalam kubur boleh dengar apa yang Nabi cakap. Walaupun Aisyah menyangkal benda tu. Aisyah kata tak betul. Tapi Sayyidina Umar kata betul. Maka dengan kerana itu tuan-tuan, benda ni dibahas panjang oleh ulama. Maka yang muktamadnya ialah ulama kata kalau sekiranya menangis ahli keluarga si mati ini, menangis yang membawa maksud buka, meraung, teriak, berguling-guling dan sebagainya, maka mayat itu diseksa kerana tangisan yang seperti itu. Dengan syarat yang menangis, yang teriak, yang berguling-guling, yang meraung ni ialah ahli keluarga dia. Maka dia diseksa atas alasan dia cuai mendidik ahli keluarga dia. Maka atas alasan itu dia diseksa. Kalau lain daripada ahli keluarga dia, peminat dia, penyokong dia, orang yang suka kat dia, teriak, meraung dan sebagainya, dia tidak diseksa di atas perbuatan itu. Kerana dia tak ada kena mengenal dengan mereka ni semua. Itu yang muktamad di sisi ulama. Yang tu selesa. Kita dengar, betul. Maka kita sebagai bapa, kalau sekiranya taksir kita, kalau sekiranya cuai kita dalam mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita jadi jahil, jadi tak kerti apa. Saya tengok satu mayat baru ni. Jenis anak-anak tak ambil tahu bab-bab ni semua. Tak ambil tahu. Pak dia pagi tu tak duduk rebah. Rebah, lepas tu muntah-muntah. Jadi dia sebagai anak ambil pak buah cerita pederah di hospital. Sampai di hospital doktor sahkan kata mati. Telefon mereka kita. Ustaz, bapak saya mati ni nak buat macam mana? Dia kata. Saya mati nak buat macam mana? Balik rumah lah. Ada di mana? Ada di hospital. Balik rumah lah. Ustaz kena pergi tunggu di rumah ni, saya tak tahu nak buat apa. Tak apalah, kata balik rumah dulu apa pun. Sementara saya kata saya pergi carilah pihak yang boleh menguruskan benda ni daripada awal sampai habis. Kita pergi cari orang nak urus, kita patah balik sampai di rumah dia, sampai tengok dia bubuh mayat terjung depan pintu gitu aja. Tuan-tuan, tak reti nak buat macam mana? Tak reti. Dia bubuh mayat pak dia betul dengan pintu tu. Bubuh dengan tangan pun tak kiam, duk terdepa lagu tu. Terkejut kita tengok. Tak ada hormat langsung kepada mayat satu, mayat bapak pula satu. Terkejut kita ni. Kata apa buat macam ni? Kata takkan tak ada katil apa satu. Katil nak kena buat katil katanya. Kenalah ambil katil satu. Katil baru pergi beli di kedai. Kata tak ada katil dalam rumah. Dia kata tak boleh, ni hantu katil. Tuan-tuan, ini akibat bila kita tak didik anak, ini benda boleh jadi. Dia beli katil besi kedai, main hantar main katil saja pula, dah tilam tak ada pula. Tilam mana? Oh, nak kena tilam ke? Dia beli pula mayat duk terentang atas lantai.
Anu hak belah perempuan, hak pihak perempuan tu duk riau lah. Kita kata jangan duk buat lagu tu. Kalau hang kesian dekat pak hang, kalau kesian dekat suami hang, jangan duk buat macam tu. Kita kata lagu tu. Oh, duk riau juga. Jegah lah kita buat. Jegah, takut kita jegah tu sengak. Baru ambil mayat buah atas kaki apa semua. Mulut duk terbuka nak tutup. Kita kata minta kain satu nak ikat dagu ni, dagu duk terbuka. Tu tanya kain apa, kain apa pun tak apalah, kain yang bersih yang elok main nak ikat. Dia pergi kain napkin anak dia. Saya kata ni kain ni pakai tak gini, kain hak anak duk pakai punya. Bakal lari bujur duk tengok. Tuan-tuan, benda ni tuan-tuan yang tiba kita ambil. Janganlah sampai kita ni pergi jadi ada anak macam ni. Jangan sampai kita ni pergi jadi ada anak macam ni. Kita mati, dia duk kata kita hantu. Bakal lari habis. Tapi tak tahu nak buat apa. Kepak ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Atas taksir kita tu, atas kecuaian kita tu, atas kelalaian kita tu, kita tak didik anak kita. Bila kita mati, mereka merung, mereka teriak, mereka berguling atas lantai dan sebagainya. Atas kecuaian kita mendidik anak itu, maka kita diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mereka buat benda yang menyalahi agama suruh. Itu satu. Yang kedua, dari segi bila orang mati masuk dalam kubur dan sebagainya, dia dengar tak dengar suara orang duk cakap dan sebagainya. Aisyah radhiyallahu anha dia kata tak dengar. Pasal apa? Pasal dalam Quran Allah ada sebut ayat 80 surah An-Nam. Tuhan kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu tak boleh bagi orang mati dengar apa yang kamu kata. Itu pendirian Aisyah. Tapi dalam ayat 22 surah Fatir, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut lagi wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan kamu tak boleh nak bagi orang dalam kubur dengar apa yang kamu kata. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata orang mati tak dengar apa yang orang hidup cakap, kata dan sebagainya. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab dan juga ulama semua berpendapat itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah boleh bagi orang yang mati dengar apa yang orang hidup kata. Cuma sepakat ulama semua, cakap-cakap orang hidup ke atas orang mati tidak boleh memberi manfaat kepada orang mati. Sabit dengan hadis iza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min salat. Bila mati satu-satu orang manusia, habis. Sumber pahala, sumber pertolongan apa, semua inqata'a, terputus habis. Melainkan 3. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang saleh. Lain pada tu, tak boleh memberi manfaat kepada orang yang dah mati. Fahamnya ialah apabila satu orang mati masuk kubur, kalau kita duduk di atas duk ajak dia, tak lagi malaikat mai tanya kamu siapa Tuhan kamu, maka jawablah dengan lidah yang fasih Allahu Rabbi. Ajaran itu tidak memberi manfaat kepada mereka. Dengar ke tak? Itu kuasa Allah. Kalau Allah nak bagi dengar, mereka dengar. Tapi ajaran kita tu tak boleh bagi manfaat dekat dia. Kalau dia orang yang tak beriman, dia tetap tak boleh jawab, walaupun orang mai ajak dia suruh jawab. Itu sepakat ulama mengatakan begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham. Yang pertama sekali apa dia? Kalau kita buat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Kalau sekiranya kita buat benda tak baik, maka benda yang tidak baik itu membawa akibat buruk pada kita. Jadi kita ambil intibat. Mana-mana yang tak betul. Bukan diri kita sahaja, bahkan anak-anak kita semua. Biarlah semua jadi golongan yang faham agama. Kita faham agama, anak-anak kita faham agama, kita selamat semuanya.
Dan jangan sekali-kali kita mengabaikan, melalaikan dan mencuaikan tanggungjawab kita dari segi agama, kerana mencuaikan tanggungjawab itu boleh mengakibatkan kita menyesal di hari kemudian. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Madhi jilid 17. Muka surat 156. Muka surat 156. Kita sambung, kata dia masalah bagi salam itu sebaik-baik orang. Muka surat 156. Masalah dia kata bagi salam itu sebaik-baik orang. Siapa yang dahulu bagi salam pada taulannya dan kepada orang yang jumpa dengan dia, sama ada orang yang dikenal ataupun tidak dikenal, maka dialah orang yang terpuji pada syarak kita. Agama beritahu dulu. Siapa dulu bagi salam, dia bagus. Siapa dulu pisuah tangan nak berbaik, dia bagus. Agama kira begitu. Maka kita rebut peluang ni. Biar kita dulu, macam yang kita duk baca dah sebelum ni, Nabi SAW, sahabat memang tak ada peluang nak bagi salam dekat Nabi. Tak ada peluang. Jarang-jarang sekali baru mereka boleh nak bagi salam ke Nabi. Kerana Nabi SAW, dia akan bagi salam dulu kepada sahabat-sahabat dia. Begitu. Kerana orang yang bersih hatinya daripada takabur. Dia kata orang yang mula bagi salam, ini orang tak ada takabur. Takabur makna dia besar diri. Daripada perkataan kabir, besar. Takabur, besar diri. Orang yang besar diri, dia tunggu orang hormat dia. Itu sifat orang besar diri. Dia mau orang bagi salam kat dia, dia mau orang hormat dia, dia mau orang mai kat dia, dia besar diri. Mana-mana orang yang dia pergi kat orang, dia bagi salam ke orang, dia tidak ada besar diri. Dia bersih daripada takabur. Yang tu bagus. Maka bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian, sebaik-baik orang ialah hadis yang tersebut di dalam Al-Bukhari dan Muslim. Di antaranya an Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair? Qal tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya satu orang lelaki tanya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa daripada orang Islam itu yang lebih baik amalnya? Satu orang sahabat jumpa Nabi, tanya Nabi, ya Rasulullah, dalam ramai-ramai orang Islam ni, orang Islam hak lebih baik daripada hak lain ni orang yang macam mana? Maka jawab Nabi, iaitu orang yang bagi makan dia akan makanan. Seperti seorang itu datang orang bertandang dan ziarah dia, maka dipermulianya dengan bagi makan apa makanan yang ada padanya. Ataupun bagi makan orang yang lapar, yang dipanggil, ataupun yang pergi sedekah kepadanya, maka ialah orang yang sebaik-baik orang. Nabi kata orang yang baik itu ialah satu, dia suka jamu orang, suka bagi makan orang. Sama ada bagi makan tu dalam maksud kata orang mai rumah dia, tetamu mai rumah dia, oh tunggu tak ni, kok mana pun makan juga nasi di rumah dia, jenis orang lugu ni. Ini orang baik, orang Islam yang baik. Orang tu mai rumah dia pukul 11 bukan time makan tengah hari, tapi dia besar hati. Orang mai rumah dia, dia kata tunggulah Ustaz ni, Ustaz aja nak masak bukan lama mana, tunggu Ustaz, hang bukan mai selalu rumah aku, kok mana pun kumah hang makan nasi di rumah aku hari ni. Orang macam ni bukan sahaja baik dari segi adab Melayu, tetapi orang macam ni di sisi agama kita, dia kata adalah orang yang baik Islam. Dia besar hati. Ataupun orang tak main rumah dia pun, dia jenis pergi duduk bagi makan ke orang. Turun pergi kedai mana ke, tengok ada siapa kat duduk makan, hari ni aku belanja. Macam tu punya style.
Tengok ada satu orang bagus mana kan duduk makan, sengak-sengak pergi dekat cashier, bayar meja tu aku belanja. Jenis macam tu. Tanpa ada niat apa, bukan kerana nak pergi duduk bodek siapa, bukan kerana nak pergi duduk jack siapa, bukan kerana nak suruh orang puji, dia tak ada. Cuma dia jenis macam tu, jenis suka nak belanja orang makan. Orang yang ada sifat macam ni, Nabi SAW kata ialah orang yang baik Islamnya. Begitu. Dan juga orang yang sebaik-baik orang itu ialah yang memberi salam dengan kata dia Assalamualaikum warahmatullahi. Atas siapa sahaja, sama ada dikenai ataupun tidak dikenai. Ini juga orang baik. Di antara tanda orang baik ialah bila jumpa orang, Assalamualaikum. Orang kenal dia sebagai satu orang yang suka bagi salam. Jumpa dia, Assalamualaikum. Kira kita tak sedang bunyi suara dia, Assalamualaikum. Tahu dah dia ni dah beralih-beralih orang dah. Orang yang macam ni, Nabi kata ialah orang yang baik Islamnya. Nampak kata dia tak ada ingat buruk sangka ke orang, nampak kata hati dia bersih, tak ada ingat apa-apa ke orang, dia kira dengan siapa pun okey. Macam tu. Orang yang macam ni, orang suka kat dia. Kawan lebih lagi suka. Lawan pun segan dengan dia. Lawan pun segan dengan dia. Jumpa ya, Assalamualaikum. Turun tungkak motor, pergi tepuk belakang apa lebih kurang gitu ni. Okey. Naik motor pergi ke lain pula. Lawan pun dengan dia jadi is lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata inilah orang yang baik Islamnya. Begitu. Masalah dia kata beri salam itu mempersakai berkasih-kasih antara yang mengamalkannya. Iaitu sabit daripada hadis Nabi SAW. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk sekalian kamu akan syurga sehinggalah percaya sekalian kamu kepada Allah. Nabi kata begitu. Nabi duk tak duk pergi kata dekat sahabat, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Nabi kata hampa tak ada mimpi nak masuk syurga, melainkan sekiranya hampa dah beriman dengan Tuhan, baru boleh pasang angan-angan nak masuk syurga. Kalau hampa tak jadi orang Islam, kalau hampa orang Islam tapi tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada mimpi nak masuk syurga, Nabi kata. Orang yang boleh pasang angan-angan, orang yang boleh cita-citakan nak masuk syurga ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni baru boleh ada ingat nak masuk syurga. Tuan-tuan, kita tak boleh kalau kita tak mau nak percaya dekat Tuhan, tak boleh. Dan Allah turun berapa banyak ayat dalam Quran. Dalam banyak-banyak ayat tu berapa banyak pula ayat hukum dalam Quran. Ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ayat Quran. Penzina baik perempuan baik laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Sebat tiap-tiap sekok daripada dua ni 100 rotan. Kalau dia masih belum berumah tangga, dia berzina, sebat. Baik jantan 100 rotan, baik perempuan 100 rotan. Oh, kita kata tak boleh, zalim sangat itu sebab orang lagu tu lagu ni dan sebagainya. Hari ni nak penaik tambah 20 kali sebat lagi kepada orang yang buat kesalahan macam tu, nak sebat pula di khalayak ramai. Quran habaq lama dah. Quran habaq lama dah. Dan Quran suruh sebat 100 rotan. Bukan sahaja suruh sebat 100 rotan, suruh pula sebat itu bagi dilihat oleh orang ramai. Masa Quran kata tu duk cakap banyak. Betul lah lagu ni lah, tak sesuai lah, tak boleh lah jatuh ayak muka orang tu lah lagu tu lagu ni. Kita punya nak jaga orang jahat ni.
Maka bertambah orang jahat hari ni, sampai tak kenal budak perempuan umur 10 tahun pun dia pergi perosak dia. Tuan-tuan nak kata apa? Siapa lebih baik? Allah Subhanahu wa ta'ala ke yang lebih baik, ataupun manusia yang otak dangkal nikah lebih baik di dalam nak menentukan hukum yang sesuai di dalam masyarakat manusia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni dia berkait rapat dengan soal iman. Kalau kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak cakap banyak dah. Tuhan kata betul-betul. Siapa kita nak pergi komplain Tuhan? Kita ni siapa? Kerana kita ada masalah dari segi keimanan, maka hak Tuhan kata tu kita duk cakap banyak. Tak boleh, tuan-tuan. Dia kata, nak beramal kamu akan amal yang salih. Orang yang boleh ada cita-cita nak masuk syurga, mestilah orang yang beramal dengan amal salih. Amal salih adalah amal yang baik-baik. Amal yang baik-baik adalah amal yang bertepatan dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada sempurna kepercayaan dan tiada sempurna kepercayaan akan Allah itu, melainkan apabila berkasih-kasih kamu dan bersayang-sayang antara seseorang dengan seorang. Tak sempurna iman kita kepada Allah kalau kita sama-sama orang Islam tak betul-betul sayang. Tak sempurna. Kita kata kita beriman dengan Allah, kita kata kita nak Islam, kita kata kita nak hukum Islam, tapi sama-sama kita orang Islam ada masalah. Kita sumbin hati dengan dia, dia buruk sangka dekat kita, kita busuk perut kat kawan tu duk ingat tak elok kat kita. Maka selagi itulah kita sebenar-benar pun tak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dia nak pergi ke martabat, dia nak pergi ke maqam, betul-betul Allah terima keimanan kita ni bukan senang. Satu, mesti terima apa yang Tuhan kata, mesti terima. Sami'na wa ata'na. Tuhan kata, kami dengar, kami taat. Tak mau cakap banyak. Dan yang kedua, kita sama-sama kita ada ukhuwah Islamiyah, ada kasih sayang sama-sama orang Islam. Maka sempurnalah Islam dan iman seseorang itu. Kemudian Nabi kata, maukah sekalian kamu aku tunjuk kepada sekalian kamu satu perkara, apabila sekalian kamu amal akan dia, nescaya jadi kasih-kasih dan jadi bersayang-sayang di antara sesama kamu. Nabi kata, masyhurkanlah akan salam di antara sekalian kamu itu. Nabi kata di antara formula untuk nak jadi kita sama kita ni ada ukhuwah Islamiyah, ada persaudaraan Islam, di antara formulanya ialah jumpa bagi salam. Jumpa ya, Assalamualaikum, dengan muka manis apa semua, kita bagi salam dekat dia. Dia pun kalau selama ni ada juga duk bergaris dalam hati dengan kita dan sebagainya, sekali kita bagi salam kat dia, dia jawab Waalaikumsalam. 2 kali, 3 kali, tiap-tiap kali jumpa kita mendahului bagi salam dekat dia dengan muka manis. Lama-lama dia pun jadi lembut hati dengan kita. Inilah yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat macam tu. Berapa banyak musuh lembut lutut dengan Nabi kerana akhlak Nabi. Bukan kerana kuat Nabi, bukan kerana pandai hujah Nabi, bukan kerana tu, tapi kerana akhlak Nabi. Berapa ramai lembut lutut dengan Nabi. Duduk depan Nabi aja, tengok muka Nabi tu dia jadi jam. Jadi jam. Walaupun belakang duk kata Muhammad macam ni, pecah belah masyarakat, Muhammad ni gila kuasa, Muhammad macam-macam tohmahan, tuduhan, fitnah bubuh dekat Nabi. Jumpa Nabi depan-depan, keluh 1000 bahasa. Tak boleh bercakap. Pasal apa? Pasal akhlak Nabi tu senjata paling ampuh untuk nak melumpuhkan musuh. Nabi SAW dia buat apa yang disebut dalam hadis-hadis ini. Satu lagi hadis, dia kata an Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dabba ilaikum da'ul umami min qablikum al-baghdha wal hasad wal baghdha hiya al-haliqa laysat haliqatu sya'ri walakin haliqatu ad-din walladhi nafsi biyadihi لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا
wala tu'minu hatta tahabbu ala unabbi'ukum bima yathbutu lakum dhalik afshus salama bainakum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia telah menjaluk kepada sekalian kamu penyakit umat-umat yang dahulu daripada sekalian kamu. Telah menjaluk, maksudnya duduk melarat mai. Penyakit tu penyakit umat dulu, tapi sampai lah duk ada lagi, itu maksudnya. Tak boleh nak stop penyakit tu. Penyakit tu daripada umat dulu ada sampai umat Nabi Muhammad, penyakit tu duk ada lagi. Itu maksud dia. Iaitu berbenci-benci dan dengki. Ini penyakit. Umat dulu Allah bagi binasa mereka, dia antara sebab dia ni lah. Benci dan dengki. Al-Baghdha. Al-Baghdha. Kira tak suka ke hang, tak suka ke aku, tak senang dengan hang, tak senang dengan aku. Tak boleh. Tengok kawan tu lebih sikit dia sakit hati, tengok kawan ni pandai sikit dia hangat hati, tengok kawan tu berpengaruh sikit dia jadi lebih tu. Al-Baghdha. Dia jadi tak selesa bila tengok ada orang lebih dan sebagainya. Wal hasad, dan lebih teruk lagi dengki. Setakat tak selesa, dia tak apa, dengki, duk cari jalan macam mana nak bagi diri jatuh orang. Ini penyakit umat dulu. Nabi kata sampai kepada zaman umat aku lah ni, penyakit ni masih lagi duk subur dalam masyarakat. Dan berbenci-benci itu ialah pencukur. Nabi kata al-haliqah. Nabi kata ni perangai ni sifat benci, tak suka, iri hati, dengki dekat orang ini ialah al-haliqah. Dia umpama pisau cukur. Dia kata bukannya pencukur rambut, tetapi pencukur agama. Nabi kata dia duk cukur, dia bukan dia cukur rambut, dia cukur agama kita. Kerana dengki, amalan hak kita buat dah dia cukur habis. Tuan ingat balik nu, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad dengki, dia makan al-hasanat, dia makan pahala-pahala baik yang kita buat. Kama ta'kulun narul hatab, seperti mana api makan kayu api kering. Semayang fardu ni tak usah kata lah, dengan semayang sunat lagi duk tokok ku adas, dengan puasa sunat, dengan sedekah pun okey, dengan apa semua buat elok. Dengki ni Allah yang mengetahui. Tengok ni hak fardu, hak wajib, hak rukun semua jaga elok, hak sunat duduk cari lagi. Oh, mereka kata ni misai duk taruh ni makruh, taruh janggut sunat, dia cukup misai simpan janggut. Bagus hak duk buat tu, semua cantik elok dah. Dengki tak payah buat. Kerana dengki tu, Nabi kata al-haliqah, dia jadi pisau cukur. Dia bukan cukur rambut, dia cukur agama, dia cukur amalan hak kita duk buat banyak-banyak tadi. Lah balik asal. Tak ada apa kita ni. Pasal apa? Pasal buat amal, lepas tu kita pergi duk buang pahala amalan itu. Yang ni dia kata pembinasa agama dan juga pembantingnya. Demi Tuhan yang diriku di tangannya, Nabi sampai bersumpah. Dalam hadis tadi Nabi kata wallazi nafsi biyadih, demi Allah yang nyawa aku di tangan Allah, tiada masuk sekalian kamu akan syurga sehinggalah kamu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan sehinggalah kamu junjung apa suruhnya, dan tiada sempurna iman sekalian kamu sehingga berkasih sayang antara kamu dengan yang lainnya. Nabi sampai sumpah-sumpah. Wallazi nafsi biyadih, Nabi kata demi Allah Tuhan yang nyawaku pun duk ada ke Tuhan, demi Allah Tuhan yang maha berkuasa ni, aku bagi tahu dekat hangpa, hangpa tak akan dapat masuk syurga melainkan sekiranya hangpa beriman kepada Allah, barulah syurga tu boleh jadi tempat hangpa. Nabi kata, maka maukah kamu aku khabarkan dengan barang yang menjadikan kamu berkasih-kasihan itu? Kata Nabi, hendaklah masyhurkan salam di antara sekalian kamu.
Benda ni tentang kita kata kecil aja, bagi salam aja. Tapi cuba tengok Nabi SAW sampai sumpah-sumpah. Nabi memberatkan soal bagi salam ni. Tak ada ingat apa sangat bagi salam ni, biasalah kita pun hari-hari bagi salam. Tapi heran, masyarakat kita masih tidak harmoni. Nabi SAW sampai sumpah-sumpah, demi Allah, Tuhan yang duk pegang nyawa aku ni, aku sumpah dengan nama Allah, kalau sekiranya hampa tak beriman, hampa tak boleh masuk syurga. Nabi kata, hampa mau dah aku beritahu dekat hampa satu cara untuk nak dapat rasa kasih sayang di antara sama-sama orang Islam. Nabi kata, afshus salama bainakum, maka masyhurkanlah, sebarkanlah salam di kalangan kamu semua. Meriwayatkan hadis ini oleh Al-Bazzar dengan isnad yang bagus. Masalah, dia kata, ubat memberi saudara-saudaramu kasih kepadamu itu ada dikhabarkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Tersebut dalam hadis, kata dia, an Syaibah Al-Hajbi an ammihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, thalathun yasfina laka waddu akhik, tusallimu alaihi idha laqitah, wa tuwassi'u lahu fil majlis, wa tad'uuhu bi ahabbil asma'i ilaih. Diriwayatkan daripada Syaibah Al-Hajbi, daripada pak saudaranya, katanya telah bersabda Nabi SAW, 3 perkara yang menjadikan suci bersih kasih saudaramu kepadamu. Nabi kata ada 3 benda. Kalau hampa buat 3 benda ni, orang suka kat hampa. Macam tu maksud dia. Ada 3 rahsia. Kalau 3 rahsia ni hampa buat, hampa akan jadi orang yang disukai oleh orang ramai. Begitu. Pertamanya, bagi salam atasnya apabila jumpa akan dia. Tidak, tuan-tuan. Try tengok. Kita jumpa satu orang buat tengok ikut mata ke dia. Tuan-tuan duk bagi salam apa, tuan-tuan kata apa, tengok ikut mata ke tu. Dia rasa lagu mana kat kita? Ada timbul rasa kasih dia kat kita? Baru action dia kata. Dia kata lagu tu kat kita. Kita tak bagi salam ke dia, kita pergi selisih ke dia, lagu duk buat tengok ekor mata. Lagu macam dia ni hina sangat, lagu macam dia ni teruk sangat, lagu macam dia ni berdanung sangat, macam kita ni macam malaikat ke mulia sangat. Tengok orang macam tu. Dia kata apa? Dia nak main macam-macam lah di mulut dia. Apa leceh. Nabi kata tak salah pergi duk cari pasal macam tu. Jumpa orang sama-sama Islam, duk jumpa dia pun di masjid di situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dia kata dulu tak rajin bagi salam. Dulu ni Allah duk buat kerap pula bagi salam kat aku. Fairly ke apa kan dia kata. Mula dia ingat lagu tu. Lagi duk bagi 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2-3 bulan duk bagi. Okey. Boleh buat kawan. Saya kata. Jadi elok hubungan sama-sama masyarakat. Tuan-tuan, kita buat ke orang ni kita tak rasa. Cuma orang buat kat kita, kita rasa macam mana? Kita tengok orang ikut mata, kita tak rasa apalah. Masa kita yang besar diri. Cuba orang buat kat kita macam tu. Dia main kat kita buat tengok ikut mata macam tu. Mula tangan boleh main ketak satu macam. Tuan-tuan, hak agama kata ni betul. Hak agama kata ni betul. Kalau buat benda ni, Nabi SAW kata akan tersebarlah kasih sayang dalam masyarakat. Yang kedua, luaskan dan lapangkan baginya dalam majlis. Yang kedua, Nabi kata kalau mau orang suka kat kita, kita tunjuk kata kita ni respect orang, hormat orang. Ni duduk dalam majlis macam ni ramai, dia main lambat. Ni yang kata kawan kita ni main lambat, main langkah masuk debu nak main duduk depan. Depan dah penuh dah. Dia duduk langkah main. Kita pun elak-elak bagi dia duduk. Tak apa, duduk. Dia rasa macam mana kat kita? Dia rasa syok. Bagus dia ni. Berbanding dengan dia masuk main, dia kata ni minta nak duduk dia. Main lambat belakang. Dia rasa guna kat kita. Atas kita aja, tuan-tuan, benda ni atas kita aja. Kita nak bagi orang suka kat kita, kita nak bagi orang tak suka kat kita, atas kita.
Dia main-main duduk sempir-sempir nak masuk, kita bagi tempat awal duduk. Dia kata ni jadi ketat tu tak apa, duduk seorang sikit bukan nak duduk lama. Kita kata dia syok dengan kita. Boleh jadi member dia kata. Kan? Tuan-tuan, kita nak semayang tak lagi nak masuk saf ni. Dia tengok ada ruang tu sikit sangat dengan saiz badan kita XL, XXL nak masuk ni kira agak. Tapi nak biang kosong tu kita duk ingat hadis Nabi kata nanti dicelahi oleh syaitan dan sebagainya. Kita masuk juga. Kita masuk dengan saiz XXL ni. Padahal tempat tu untuk saiz S. Kita pergi masuk. Kalau kawan sebelah ni, dia tolong elak bagi kita juga ruang duduk, kita rasa macam mana? Rasa ukhuwah Islamiah kita dengan dia tu. Rasa dan persaudaraan tu dia bertaut elok. Tapi kalau kita sempir-sempir masuk, dia tu buat tengok kita tebal begitu. Lepas tu kita ingat dia tu kata usalli fardhu isya. Tengok dia kata buta perut ada akal. Dia kata lagu tu pula. Kan? Kita pergi celah masuk celah dia tu, kita pergi celah masuk. Lepas tu dengar mulut tu. Kalau usalli fardhu isya tak payahlah. Buta perut. Kata lagu tu. Dah duduk tempat sempit nak main celah juga. Kalau kita kata lagu tu, calanglah kita dengan dia. Nabi kata kalau kamu mau wujud kasih sayang sama-sama kamu, yang kedua dia kata luaskan dan lapangkan baginya dalam majlis. Tempat sempit pun dia main, kita bagi dia duduk juga. Timbul kasih sayang antara dia dengan kita. Begitu. Dan yang ketiga dia kata memanggil dan menyeru akan dia biar dengan sebaik-baik dan sesuka-suka nama kepadanya. Nabi kata yang ketiga rahsia dia ialah watad'uhu bi ahabbil asma'i ilaih. Kita panggil kawan kita ni, kita gelak dia dengan gelaran dan dengan panggilan yang dia rasa suka. Kan? Kita jumpa dia, Assalamualaikum Haji, panggil Haji ke dia tak pergi haji lagi. Kan? Assalamualaikum Haji. Dia kata saya tak pergi haji lagi. Mudah-mudahan cepat pergi, kita kata. Syok dia. Ni panggil lah macam-macam. Kan? Macam-macam lah kita duduk dengar, tak boleh nak buat contoh pun tak agama apa dah. Kan panggil. Nabi SAW dia gelar sahabat-sahabat dia ni dengan gelaran-gelaran yang sahabat cukup suka. Kadang-kadang gelaran yang Nabi bagi itu bukan apa istimewa sangat, tapi kerana Nabi yang bagi jadi istimewa. Maka Nabi SAW pesan, Nabi kata watad'uhu bi ahabbil, keabangan dia tu. Kan? Tengok kecil ni panggil adik. Adik main ni tak? Asal dia jadi adik kita. Bila dia kahwin dengan kak kita, dia fikir. Jadi benda-benda ni tuan-tuan, inilah yang orang-orang ahli motivasi duk curi model-model ni lah. Kan? Duk cakap dalam televisyen, duk cakap dalam radio, benda ni lah. Benda ni semua main daripada jalan agama. Nabi tu bagi tahu benda-benda ni semua. Yang benda-benda ni kalau kita praktik, kita amal, nampak dia punya manik dia. Begitu. Maka meriwayatkan hadis ini oleh At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat. Masalah dia kata jawab salam itu adakah ia wajib ataupun sunat? Sesungguhnya 5 perkara yang menjadi hak, yakni menjadi kepunyaan orang Islam ke atas orang Islam. Ada 5 perkara menjadi kewajipan orang Islam ke atas orang Islam. Sebagai yang datang kenyataan di dalam hadisnya begini. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, haqqul muslim 'ala al-muslim khams, raddus salam wa 'iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atis. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula hak ataupun kewajipan bagi orang Islam ke atas orang Islam yang lain itu ada 5. Yang pertama jawab salam. Wajib. Yang jawab salam apabila dia memberi salam. Keduanya ziarah sakitnya. Bila ada orang sakit kita pergi ziarah. Dia ada perbahasan ulama tentang ziarah orang sakit ni. Ketiga, menurut jenazah. Jenazah ni tuan-tuan, yang menjadi kewajipan kita ni
ikut tu masa mayat dibawa ke kubur tu. Itu. Dan juga lagi baik sembahyangkan mayat dia. Itu yang baik. Bukan pergi di rumah tengok apa semua, itu pun disuruh, tapi tuntutan lebih kepada mengikut jenazah sewaktu ke kubur. Hari ni pula kita kena baca perincian dia pula. Yang kata sunat ikut jenazah ke kubur ni, sunat kita berjalan depan ke, sunat kita berjalan belakang ke, apa semua ada diterangkan oleh Nabi SAW. Kemudian masa duk jalan tu apa nak kata, apa nak kena baca apa pun ada keterangan dia. Yang ni kita duk baca di Jelutung lah ni, tajuk ni. Kita akan baca satu-satu benda. Yang keempatnya, memperkenankan panggilan dan ajakannya. Atau kalau sekiranya dijemput kita untuk pergi kenduri kahwin dan sebagainya, maka memperkenankan jemputan kenduri kahwin itu sangat-sangat dituntut oleh agama. Yang kelima, menjawab ucap orang yang bersin, yang berkata Alhamdulillah. Dia kata Alhamdulillah, kita kata Yarhamukallah. Begitu. Meriwayatkan hadis ini oleh Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Dan tersebut di dalam Al-Jami'us Saghir 5 perkara pada hadis itu. Kemudian katanya, dan bermula hak itu umum ia. Kadang-kadang wajib aini, dan kadang-kadang kifayah, dan kadang-kadang sunat. Itu hukum hak 5 benda tadi, kadang-kadang dia berubah mengikut keadaan. Maka menjawab salam itu fardu ain daripada yang seorang. Kalau sekiranya satu orang mai bagi salam dekat kita seorang, fardu ain, mesti kita kena jawab. Begitu. Dan fardu kifayah daripada orang ramai yang kena beri salam atas mereka itu. Kita ada dalam surau ni ramai, mai satu kawan tak cerdik mana ke bagi salam. Kan tak cerdik lah, orang tengah duk mengaji kitab mai duk bagi salam. Kan, tapi nak buat macam mana dia bagi salam? Sampai di kolam tu, Assalamualaikum. Menakai sangat kan. Jadi kalau seorang jawab memadai, hak lain tak dianggap berdosa. Itu dia jadi kifayah dia kata. Dan ziarah orang sakit yang Islam itu wajib sekira-kira tiada dilihat dan memeliharanya. Ziarah orang sakit ni asal-asalnya sunat yang dituntut. Tapi kalau sekiranya orang sakit tu tak ada siapa pergi tengok dia, maka jadi wajib kepada kita pergi tengok dia. Dia jadi begitu. Kalau orang sakit, kita tahu kata dia sakit, tapi daripada abang kata hari-hari ramai orang duk pergi, kita tak pergi tak jadi salah. Tapi kalau orang main habaq kat kita, ni kawan kita seorang ni sakit dah sebulan dah, tak pernah siapa pergi tengok, kita dengar macam tu, menjadi wajib kepada kita kena pergi tengok dia. Pasal apa? Dia kata kerana memelihara dia, kerana nak jaga dia. Jangan sampai tak lagi dia jadi patah hati, dia jadi macam-macam. Baru ni keluar sahabat apa cerita tu. Budak. Mak duk marah selalu pasal tak baca buku. Mak duk marah. Ni baca buku, tak buat main-main, tak bersungguh, tak macam kau hang, tak macam abang hang lah apalah semua. Abang hang dulu buat lagu tu. Budak ni pun dia jadi satu tekanan dalam jiwa dia. Mak ni kira tengok dia ni tak elok langsung. Hang ni karut lah, hang seorang lah anak aku tak guna. Duk kena dia, duk kena. Satu hari kena marah teruk, masuk dalam bilik, sengak habis. Mak dia pun apa sengak ni. Duduk terokong tengok. Nak tengok, nampak duk apa? Semayang mula tu. Nak tengok nampak duk semayang, tak apa lah. Sengak tak keluar. Pindah pula tengok, nampak duk pegang buku. Mak dia ingat baca buku dah tak apa. Sengak lagi lama, pindah tengok, gantung diri lah. Gantung diri, bunuh diri. Na'udzubillah. Pasal apa jadi macam tu? Pasal apa? Satu, kita kata dia kecewa lah. Dia terlampau kecewa. Dia sampai ibu bapa tak memberi satu harapan yang positif pada dia. Dia kecewa. Tak ke dia usaha, tapi nak buat macam mana? Anak kita ni ramai bukan semua Tuhan bagi cerdik. Dah. Jadi kita kena terima lah. Anak 5 orang bukan 5 tu jadi brilian, jadi genius, jadi cerdik, jadi pintar. Ada seorang aja jadi, kadang 4 orang jadi, seorang tak jadi, macam tu lah. Jadi ada ibu bapa dia tak boleh terima benda ni. Dia kira semua kena jadi cerdik. Budak ni jenuh lah, dia tak boleh. Kena juga duk, paksa juga duk. Dia main fikir singkat.
patah hati punya pasal boleh bawa pergi jadi sampai macam tu. Serupa dengan orang yang dia sebut di sini, sakit punya sekian lama, adik-beradik tak mai, kawan rakan tak mai, jiran tetangga pun tak mai tengok, dia jadi kecewa seorang-seorang dia dalam hidup. Maka ini boleh memusnahkan dia. Maka Islam kata kalau macam tu wajib kita kena pergi tengok dia, sekurang-kurangnya terubat hati dia. Dan jika tidak maka ia itu disunatkan dia. Kalau tidak kerana tu memang dia ni ada orang duk pergi tengok dia sakit, maka sunatlah kita pergi. Dan menurut jenazah ke kubur, maka iaitu fardu kifayah. Iring jenazah ke kubur. Dan memperkenankan panggilan kenuri kahwin, maka iaitu wajib. Dan yang lain daripada itu sunat juga. Lain daripada kenuri kahwin, kenuri kesyukuran, kenuri nak pergi Mekah dan sebagainya, itu sunat. Tapi kenuri kahwin dia kata wajib. Wajib kena pergi, kecuali atas sebab-sebab kita beritahu kita tak boleh pergi, tak apa. Begitu. Dan menjawab bersin dengan kata yarhamukallah, maka ia itu sunat juga. Tajuk baru, bab ma jaa fit ta'imi syakir. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan orang yang cukup ada makan minum lagi syukur ia kepada Allah. Ni pula dia nak cerita orang yang Allah bagi dekat dia cukup makan minum cukup. Tak ada seorang pun anak dia yang mati keboloran kerana tak ada makan. Apa yang Allah bagi kat dia cukup. Bukan sahaja Allah bagi dekat dia cukup, bahkan dia satu orang yang syakir, sangat bersyukur kepada Allah atas anugerah Allah bagi ke dia. Ketahuilah saudaraku, berbahagialah orang yang ada cukup padanya padi, beras dan seumpamanya. Syukur, alhamdulillah, orang yang ada cukup makanan. Itu maksud dia. Tuan-tuan, berapa banyak orang dalam dunia ni makanan tak ada. Sama ada makanan tak ada kerana dia ditakdirkan duduk di negeri susah tak ada makanan, ataupun makanan tak ada kerana malapetaka yang menimpa. Itu macam ada jadi di Iran tu. Asal-asal negeri ada makanan, tapi oleh kerana berlaku gempa macam tu, akhirnya mati sampai puluh-puluh ribu orang, makanan jadi tak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa, tuan-tuan, dandan dia boleh halih negeri hak makmur makanan banyak, dandan pergi jadi tak ada makanan, Allah boleh halih. Dengan apa cara Tuhan boleh buat? Sama ada Tuhan buat dalam bentuk yang kita kata di Iran tu, makanan tu ada elok-elok, bukan sahaja makanan dari segi hasil tanam-tanaman pertanian saja ada, makanan hadus sifat dalam rumah, dalam peti dalam lemari, dalam tin, dalam Tupperware, semua ada. Tapi bila dia bagi jadi gempa bumi macam tu, nak cari sebiji beras pun tak jumpa. Maka bila ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala jadi macam tu, maka itu ujian pada kita. Dalam keadaan biasa ni kita dah dapat cukup makan dan sebagainya, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata daripada makan minum serta syukur ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam makan minum semua dah ada, maka wajar sangat kita bersyukur pada Allah. Maka hendaklah ingat-ingat, makna syukur kepada Allah di sini tidaklah makna ucap alhamdulillah saja. Bahkan maknanya ialah menggunakan apa nikmat yang dikurniakan Allah kepada tempat yang disuruh dan tempat yang diizinkannya. Syukur ni bukan setakat alhamdulillah, tapi syukur ni dalam skop, dalam sesuatu yang lebih luas daripada tu. Alhamdulillah ni, tuan-tuan, minta maaf cakaplah, ada orang minum arak belahak alhamdulillah. Ada. Pasal apa? Pasal benda tu sudah jadi budaya pada dia. Sampai belahak angin tak kenyang pun alhamdulillah. Dia automatik, benda tu automatik. So, alhamdulillah. Bukan itu maksud syukur. Dia kata bahkan syukur yang dia maksudkan di sini lebih daripada tu. Syukur dalam maksud kata apa? Dia kata dalam maksud kata kita guna hak Tuhan bagi ni pada jalan agama. Tuhan bagi makan minum dekat kita lebih daripada keperluan kita. Sekali-sekala buat kenuri. Panggil adik-beradik main di rumah, panggil mak kita, ayah kita main di rumah, makan di rumah kita sekali. Sekali-sekala telefon abang kita, lapang ke hujung minggu ni main kasih rumah aku lama tak main. Macam tu. Ditunjukkan kesyukuran dalam bentuk tu. Satu, syukur pada Allah. Yang kedua, mengeratkan hubungan keluarga. Ada orang
Selama-lama dia duduk rumah tu, tak pernah dia beradik memang kasih rumah dia ada. Bukan dia kedekut, tapi dia jenis tak panggil orang yang makan. Dia jenis tu. Ada orang, rumah dia ni lagu macam restoran, hari-hari ada orang yang makan. Ada juga jenis macam ni bagus. Dia kata. Jadi dia kata di antara cara syukur itu ialah gunakan kurnia Allah tu pada tempat yang disuruh dan tempat yang diizin. Maka apabila ada padamu padi, beras dan segala makanan dengan secukupnya, maka kamu belanjakan dia bagi dirimu untuk berbuat ibadah dan taat kepada yang disuruh Allah, dan kamu belanja untuk anak isterimu, dan kamu hubungkan rahim dengan dia seperti bagi makan adik kakak, saudara mara yang miskin, dan bagi jamu siapa yang datang kepadamu dan sebagainya. Itu dia buat macam tu. Saat kita kata dah, panggil sekali-sekala, mak kita, ayah kita tak pernah main makasih, rumah kita tak kekarut. Mak ayah kita tak nak panggil main makasih, rumah kita tak kekarut. Nak tunggu kita masuk hantar pergi kat dia lagi tak buat lah. Nak panggil dia main makasih, rumah kita pun tak buat. Apa punya karut kita ni? Tak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata serta kamu banyak-banyak mengenang akan nikmat itu daripada Tuhan, dan banyak kamu taat kepada dia. Sambil duduk makan tu ingat, Allah bagi kat aku rezeki ni. Aku duduk suap makan ni, Allah bagi kat aku. Allah boleh bagi dalam bentuk makanan duk ada depan dan kita boleh makan. Allah boleh tahan rezeki dalam bentuk apa? Makanan tak ada. Allah boleh tahan rezeki dalam bentuk makanan ada, nak makan tak lalu. Ada macam-macam cara Tuhan nak tahan ni. Bukan kata sebab tak ada makanan maka dia tak makan. Makanan ada, tak lalu nak makan. Masak macam-macam, tak lalu. Nak buat macam mana, tak lalu. Bermakna rezeki dia Allah dah tahan. Jangan sampai macam tu. Maka siapa-siapa yang ada demikian itu, maka ialah orang yang cukup makanan lagi syukur dia kepada Allah. Dan orang yang demikian itu dapat pahala besar seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam hadis dia, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-ta'imu syakir bimanzilati as-sa'imi as-sabir. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula orang yang cukup makan minum lagi syukur itu menempati ia orang yang puasa yang sabar. Orang yang ada makan minum cukup dan dia syukur pada Allah dengan apa yang Allah bagi, dia pahala sama macam orang yang puasa dan sabar dengan puasa dia. Duk makan minum apa elok-elok, pahala macam orang puasa. Pasal apa? Pasal syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula ini hadis hasan lagi gharib. Bab ma jaa fi syukri liman ahsana ilaik wa du'a lahu. Ini satu tajuk menarik. Dia kata bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan syukur bagi orang yang berbuat baik kepadamu dan mendoakan dia. Orang tolong kita. Orang tolong kita, satu, kena terima kasih ke dia. Kena terima kasih ke dia. Dan yang kedua, tak cukup dengan terima kasih saja, doa kebaikan untuk dia. Dia tolong kita, kita tak terima kasih lah, tolong saya apa semua begitu ni, terus minta, ya Allah panjangkanlah umur dia ni, murah rezeki dia ni. Agama suruh macam tu. Ketahuilah saudaraku, adalah syarak suruh kita biar ada balas budi apabila orang berbudi kepada kita. Tak kira lah dia kawan kita ke, adik-beradik kita ke, musuh kita ke, siapa ke dengan kita, satu pertolongan yang dia bagi kat kita, kita hargai pertolongan itu. Begitu. Dia kata dan biar banyak-banyak terima kasih kepadanya. Bukan setakat terima kasih, banyak-banyak tunjuk kita terima kasih kat dia. Begitu. Maka apabila seseorang daripada saudaramu bagi sesuatu, daripada pakaian atau makanan atau tanah atau rumah atau tanam-tanaman ataupun lainnya, maka hendaklah balas budinya itu dengan bagi apa-apa yang upaya kepadamu. Dia bagi apa kat kita tak kira lah, kecil ke besar ke, apa dia bagi kat kita, apa ada kat kita boleh bagi kat dia, bagi. Itu agama suruh. Kan? Budaya ni tuan-tuan makin duk reput lah dalam masyarakat, makin reput kan. Dulu ada budaya ni.
Dulu ada budaya ni, kita dua kereta dulu jumpa satu orang bang mana kita berhenti ni, pergi mana? Dia tak nak balik ya. Jom saya hantar. Kita kata tak apa, tunggu baik. Jom, hantar lama tak pergi rumah hang, jom nak hantar. Kita buat lagu tu. Dia kata susah hang dah, takkan nak pergi rumah hang tak boleh. Kita buat lagu tu. Dia pun buka pintu kereta masuk duduk, kita pergi hantar dia di rumah dia. Kalau dulu sampai dia turun dia kata duduk tak minum ayam dulu. Bini duk bancuh ayam tu, dia duduk kepung ayam nak tangkap ayam nak bagi kat kita seekor. Nampak tuan-tuan? Kita berbudi kat dia, bagi dia naik kereta pergi hantar balik rumah dia. Dia nak bagi apa? Beralih dia pun bukan orang senang. Nampak ayam ni hari ni dia kata cekuk ayam ni bagi kat seekor. Kita kata nak buat apa? Saya duduk rumah, duduk taman kerian, mana ada belah ayam, orang sebelah ayam serama yang ada seekor, saya tak belah ayam. Saya tak peduli, nak bagi juga. Besar hati. Kita kata tak mau payah pegang tak dia sembelih terus. Dia sembelih balik berbulan, kata payah nak belah. Dia besar hati. Rupa-rupanya itu bukan budaya Melayu, rupa-rupanya itu Islam suruh. Satu kebaikan dia buat kat kita, kita cari 1000 jalan nak balas balik kebaikan dia. Cari 1000 jalan. Kalau semua orang macam ni, cantik, masyarakat jadi cantik. Masyarakat jadi cantik. Tak dulu kalau kenuri, kan, kalau kenuri, pergi pakai bawa siang. Dia dulu kenuri bawa siang tingkat tau. Buat gula putih, bukan ada apa-apa, buat gula putih. Nak balik sekali lagi, alamat kuih loyang lah masuk dalam tu. Dulu rumah tu atas tiling tu ada satu, orang lah kata loteng lah kan. Ada satu loteng pula di atas tu. Lagu duduk karau tali pula, suara turun main dengan cucuk peneram, dengan kuih loyang, kuih karai. Lah karai pun tak ada dah. Duk suara turun lagu tu, ambil tu nak balas ni, nak balas bekas gula tadi. Bukan ada apa tuan-tuan, nak tunjuk tolong menolong. Nak tunjuk tolong menolong. Kita pergi kenuri dia, kita bagi gula kat dia. Gula ni tuan-tuan, daripada kita reti dunia ni sampai kita mati, duk makan gula itu. Kan, kencing manis makan gula je. Orang kencing manis makan gula. Kan? Di mana orang ni buat tentang kencing manis? Ada orang hantar SMS kat saya. Satu nakai mana tu hantar SMS. Saya membuka tengok sebab dia nombor tak kenal. Dia tulislah SMS tu. Kan? Masa bercinta semuanya manis. Kita buat apa pula? Baca lagi. Kan? Bila kahwin bertambah manis apa macam tu lah. Saat paling manis. Kan? Bila kahwin saat paling manis. Bila dapat anak itu pengalaman manis. Dia kata, bila bercerai hanya tinggal kenangan manis. Dia kata, bila dah duduk seorang yang tinggal hanya kencing manis. Dia kata, apa budak tu dia melawak dengan ustaz tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya okey lah melawak lagu tu boleh dengar lah kan. Tapi kita pun baca 2-3 kali tengok. Kan. Lah tinggal kencing manis. Gula ni tuan-tuan, hang kencing manis ke apa ke duk makan gula ni tu lah. Itu sebab dulu bila kenuri bawa gula pergi. Pasal dia tahu gula ni kok mana pun guna. Sebagai nak balas kebaikan dia ni, satu mai kenuri dia, yang kedua bawa pula gula bagi kat dia, dia balas balik kuih loyang 2-3 biji, kuih bakar buh sebiji. Cukuplah wujud kemesraan tu. Rupa-rupanya benda ni agama suruh. Dan jikalau tiada upaya kamu membalas budinya dan pemberiannya dan pertolongannya, maka balas perbuatannya dengan puji dan dengan doa. Kalau kita tak mampu, kita jenis orang tak ada budi yang dia buat kat kita tu, kita memang nak balas, tapi kita ni orang tak ada. Nak bagi duit pun tak ada, nak bagi apa pun tak ada. Maka memadailah kita balas dekat dia dalam bentuk puji. Terima kasihlah, kata aku tak tahulah nak balas apa kan.
Hang ni betul-betul lah kawan baik aku. Puji. Doa terus kat dia. Kata aku minta doa dekat Tuhan lah. Lain pada ni aku tak boleh buat dah. Minta Allah bagi hang murah rezeki. Doa. Jadi mana lah. Dia kata demikianlah hal orang-orang Islam sejak daripada zaman Nabi SAW lagi. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas radhiyallahu anhu qala lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah atahu al-muhajirun faqalu ya Rasulullah ma ra'ayna qauman abdhala min kathir wala ahsana muwasatan min qalil min qaumin nazalna baina adhhurihim wa laqad kafawna al-mu'ma'una وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia apabila datang Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, apabila Nabi hijrah Mekah ke Madinah, maka datanglah kepada Nabi orang-orang yang berpindah dulu daripada Nabi SAW. Nabi sebelum Nabi hijrah, ada sekumpulan sahabat pergi dulu. Nabi suruh mereka pergi dulu. Jadi bila Nabi hijrah, bila Nabi sampai, geng hak hijrah dulu mai sambut Nabi. Orang Mekah yang hijrah ke Madinah dulu daripada Nabi ni, mereka mai sambut Nabi. Seraya katanya, ya Rasulullah, tiada kami lihat satu kaum yang lebih boros ia akan hartanya daripada banyaknya kepada kami, dan tiada lebih baik menolong daripada sedikit. Tiadalah kami lihat demikian itu lebih daripada kaum yang kami turun menumpang di dalam antara tengah-tengah mereka itu, yakni orang-orang Madinah yang bernama kaum Ansar. Itu dia. Nabi sebelum hijrah ke Madinah, dia hantar sekumpulan sahabat pergi dulu. Kira orang kata Riki jalan dulu. Riki dulu tengok macam mana jadi sana, lagu mana laporan mai balik dekat Nabi. Nabi satu orang yang sangat mementingkan strategi. Nabi dia tak buat kerja serbu, tak. Nabi buat kerja strategi. Bila laporan balik mai dekat Nabi semua okey, Nabi tunggu perintah Allah, baru Nabi hijrah. Bila Nabi sampai di Madinah, ni sahabat Nabi yang hak hijrah dulu ni mai sambut Nabi. Bila mai sambut Nabi, mereka kata apa? Mereka kata, ya Rasulullah, kami ni tak tahulah nak cerita apa. Kami tak sangka ni layanan yang orang Ansar, orang Madinah bagi dekat kami ni, kami tak sangka. Bahkan kadang-kadang kami ingat mereka ni sampai tak takut miskin, sampai tak takut tak ada duit. Mereka belanja all out. Mereka memboros belanja harta mereka untuk kami. Tengok orang-orang Madinah macam mana. Bila sampai sahabat Nabi ni, orang Madinah ni sambut sahabat Nabi ni, belanja harta ni seolah-olah mereka ni orang yang tak takut jadi miskin. Berapa saja bagi. Mula-mula mai duduk rumah mereka, makan minum semua mereka tanggung. Lepas tu nak buat rumah, tak ada duit, bagi duit pergi buat rumah. Tolong pergi buat rumah pula lagi. Bila Nabi hijrah sampai ke Madinah, ini report Nabi terima daripada sahabat-sahabat dia. Sahabat-sahabat dia kata, ya Rasulullah, tak ada lah orang yang boleh jaga kami seperti mana orang Madinah jaga kami sebelum kamu main ni. Begitu. Demi sesungguhnya telah dicukup oleh mereka itu akan kami belanja rumah daripada makan minum. Semua. Orang Allah kata every single cent, dia kata. Semua ditanggung oleh orang Madinah. Tuan-tuan, maka tak heranlah Nabi SAW dia cukup sayang dekat orang Madinah. Cukup sayang. Dan lebih-lebih lagi sayang Nabi kepada penduduk Madinah yang terlibat dalam perang Badar. Lebih-lebih sayang Nabi. Dan Nabi pernah kata tak samalah orang-orang ni dengan siapa-siapa pun selepas daripada mereka ni. Tak akan sama. Nabi kata. Nabi sendiri sangat menghargai kebaikan yang orang buat dekat dia. Begitu. Baik. Dan bersama-sama kongsi mereka itu dengan kami pada kehidupan. Kongsi pada kehidupan ni sampai peringkat apa tuan-tuan? Isteri bagi dekat orang Madinah, dekat orang Mekah yang main. Sahabat Nabi daripada Mekah hijrah pergi ke Madinah. Bila sampai di Madinah, depa main seorang. Tak ada apa.
sahabat-sahabat yang ada di Madinah ni kata apa? Dia kata, aku ada 3 orang isteri, kamu mau yang mana, pilih. Kamu mau yang mana? Dia kata, pilih. Dia tak kata, aku ada 3, ambil satu. Dia tak kata begitu. Dia kata, aku ada 3 isteri, hang mau hak mana? Ambil. Tunjuk hak mana pun, dia cerai satu. Habis iddah, kahwinlah dengan hang. Apatah lagi anak, ambil. Demikian orang-orang Madinah dari segi menyambut sahabat-sahabat Nabi, apatah lagi sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah takut kami rasanya bahawa pergi mereka itu dengan pahala semuanya, yakni tidak ada lagi pahala daripada apa suatu kepada kami. Sehingga ke sahabat-sahabat Nabi hak mai daripada Mekah ni tengok ke orang Madinah punya buat baik, sampai teringat dalam hati mereka, oh kalau macam ni, dia kata pahala boleh ke puak ni saja, kita tak ada apa. Punya buat baik sampai orang ingat, kata habislah pahala, habis kat mereka, kita tak boleh apa. Sampai sahabat Nabi hak mai daripada Mekah ni, Muhajirin ni, sampai ingat macam tu. Bahkan mereka itu jua yang mendapat pahala dengan amal mereka itu, dan juga dengan budi mereka itu kepada kami. Mereka kata, ya Rasulullah, kami tu ingat habislah pahala boleh kat mereka semua. Bila didengar oleh Nabi SAW, lalu disahut oleh Nabi. Faqala Nabi SAW, la ma da'autumullaha lahum wa asnaitum alaihim. Maka sabda Nabi SAW, tidak hilang pahala sekalian kamu selama kamu berdoa kepada Allah bagi mereka itu. Nabi kata dah, walaupun hampa tak boleh buat macam mana orang Madinah buat kat hampa, kalau hampa berdoa kepada Allah supaya Allah bagi kebaikan dekat mereka ni, hampa dapat pahala sama macam mereka yang buat baik ni. Nabi kata begitu. Dan memuji sekalian kamu atas mereka itu. Kata Tirmizi, ini hadis sahih, lagi hasan, lagi gharib daripada ini wajah. Wallahu a'lam. Lepas ni tuan-tuan, kita masuk bab majaa fi man yuharramu 'alan nar. Iaitu bab yang datang pada menyatakan orang yang diharamkan dia, yakni yang dijauhkan dia daripada api neraka. Lepas ni kita akan tengok satu golongan manusia yang depa ni Nabi SAW kata api neraka haram mai kena depa, dan depa haram masuk neraka. Siapakah golongan yang sangat istimewa itu? Bukan sahaja mereka haram masuk neraka, api neraka haram sentuh mereka. Siapakah golongan itu? Dan lepas itu pula kita tengok pula tajuk man kana fi hajati ahli fa uqimatis salah. Ayat ni pula satu lagi, dia nak cerita tentang hadis yang membicarakan orang yang adalah ia menguruskan apa hajat ahlinya, maka dirinya akan sembahyang. Ini cerita kata Nabi. Nabi dengan kerja urusan rumah tangga Nabi buat. Sapu sampah Nabi buat. Apa ni semua kain baju ke apa ke semua, kadang-kadang cari koyak Nabi jahit sendiri. Nabi dia macam tu. Nabi macam tu. Kita nak main masjid tak serika baju je ke? Nak main masjid ni, mana baju nak pakai mana? Tanya pun macam penyamun. Mana baju nak pakai mana? Dia kata duduk gantunglah dalam lemari, buka-buka tengok, mana tak ada pun. Main-main tengok, oh, perasan lagu serika dah. Perasan lagu serika, wow. Dia bunyi lagu tu. Ni duk main mengaji hadis Nabi ni. Hak duk main mengaji hadis Nabi ni, dia jadi lagu tu. Perasan lagu serika. Muka ni tak kata ada lagu jenderal Jepun. Marah. Kan? Aku lambat lah ni, tak lagi pergi lambat, nak parking kereta tak ada tempat. Pupung. Kita dibaca tajuk ni, Nabi lagu tu kah? Nabi lagu tu kah? Ni, man kana fi hajati ahli fa uqimatis salah. Nabi keperluan keluarga apa semua Nabi buat. Tapi tengah duk buat apa semua, masuk waktu semayang, fa uqimatis salah, Nabi pergi semayang. Habis semayang tak lagi, mai sambung balik apa patut-patut boleh tolong dan sebagainya. Begitu. Lepas itu kita akan tengok pula fil musafahah, cerita tentang apa berjabat tangan, bersalam.
jabat tangan ni lagu mana cara dia. Kita bukan tahu tuan betul-betul sunnahnya macam mana. Nabi dengan anak-anak macam mana? Nabi dengan anak-anak macam mana? Anak-anak mai cium tangan Nabi, Nabi cium dahi anak dia. Ada dalam hadis menceritakan benda ni tuan-tuan. Kita ambil, boleh buat-buat. Kan benda hak sunat-sunat ni boleh buat-buat. Ajak anak main salam, cium tangan kita, kita pegang dia pula, cium dahi dia. Kalau tak baca, tak belajar, tak mengaji, anak cium tangan kita, kita cium tangan dia balik pula. Selalu lah. Kan? Tak ingat mau bagi draw, mau bagi tri. Silap pula rupanya. Kan? Ya? Silap pula. Jadi benar-benar macam tu. Hukum cium tangan ni apa? Bolehkah cium tangan? Boleh ke tak boleh? Ataupun boleh dengan syarat ke? Ada syarat ke macam mana ke? Benda ni kita kena tahu. Tangan siapa kita nak cium? Ada juga. Kan? Sampai cakap tak elok. Kan? Sampai tak kena tangan kita nak pergi cium buat lah. Kan? Dia ada benda-benda ni kita akan jumpa di dalam bab-bab yang akan datang insyaAllah. Kemudian dia mai satu tajuk yang cukup lagi menarik. Dia kata bab ma jaa fi khasfil mukhtal wa azabi, iaitu pada menyatakan hadis yang menunjukkan telan bumi akan orang yang sombong dan azabnya. Pernah berlaku satu zaman, satu orang sombong, bumi telan dia depan-depan mata orang. Orang duk tengok, bumi telan dia macam batu belah, batu bertangkup yang tak wujud itu. Kan? Batu belah, batu bertangkup itu tak wujud. Kan? Betul-betul punya ada hadis cerita. Bukan batu belah, batu bertangkup, bumi ini sendiri boleh telan orang. Mudah-mudahan Allah bagi dekat kita kesempatan masa untuk kita baca benda-benda ni semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Mak saya meninggal bulan puasa lepas. Allah yarhamah meninggal ketika sakit 17 hari. Adakah anak-anak wajib mengqada puasa ibu ataupun bayar fidyah sahaja? Dari segi fiqh, dari segi fiqhnya anak-anak puasa yang ditinggal oleh orang yang dia berhak bersakah, anak-anak kena qada puasa-puasa tu. Kan? Kalau sekiranya dalam keadaan biasa, pak dia ni jenis tak mau puasa. Pak dia ni sampai, anak-anak tahulah, sampai umur berapa, kata tapi umur 50 baru puasa. Sebelum tu tak puasa. Maka kecuaian bapak sengaja tinggal puasa tu mesti kena qada. Dia dah mati, dia tak qada, maka anak-anak berkewajipan qada puasa yang ditinggal oleh bapak dia secara sengaja. Adapun dalam kes sakit yang tak memungkinkan dia puasa, maka orang yang sakit tak mungkin puasa diganti dengan fidyah sahaja. Jadi dalam kes ni, mak dia sakit, bukan saja tak mau puasa, sakit. Sakit tu memang sakit yang tak memungkinkan dia puasa. Dan tak mungkin esok dia nak boleh qada puasa yang dia tinggal tu kerana dia sakit yang membawa maut. Maka puasa yang ditinggalkan itu memadai digantikan dengan fidyah saja. 1 hari 1 cupak, 17 hari 17 cupak dibagi makan dekat orang miskin. Habis selesai benda. Yang pentingnya sembahyang tidak ada fidyah. Hanya puasa saja yang ada fidyah. Perempuan yang uzur dalam bulan puasa, adakah wajib bayar puasa yang ditinggalkan dulu sebelum dia puasa 6 ataupun dibolehkan puasa serentak? Ini pendapat ulama berbagai-bagai lah. Kan, pendapat ulama berbagai-bagai. Ada ulama kata satu amalan boleh dapat 2 pahala. Itu pendapat lah. Buat satu aja puasa sunat. Tapi ini buat puasa qada, tapi sekali niat dengan puasa 6. Dia kata puasa qada pun dapat, puasa sunat 6 Syawal pun dapat.
Itu pendapat saja yang tidak dikuatkan dengan nas. Pendapat di kalangan ulama-ulama yang muktabar pula, dia kata kalau sekiranya bertembung yang sunat dengan yang fardu, maka menang yang fardu. Kalau dia ingat kata ni puasa qada, sambil-sambil itu ingat puasa sunat hari Isnin, ingat puasa sunat hari Khamis, maka yang pastinya ialah yang qada itu jalan. Yang qada itu sah. Yang sunat itu atas keluasan rahmat Allah. Tuhan nak begitu hak dia. Tapi tidak ada nas yang menjanjikan benda tu dapat pahala tu. Dan jadi dalam bab puasa 6 ni, ulama sampai ke sudah tak ada keputusan. Sebab dia adalah amalan sunat yang ada masa tertentu. Jadi kalau sekiranya tangguh tak buat puasa 6 ni, habis Syawal habis. Jadi kalau sekiranya nak buat puasa qada dulu, kata dia ni jenis haid yang berpanjangan, dia off, tak puasa Ramadan saja, kata sampai 10 hari misalnya. Bila dah main Syawal, dia nak qada 10 ni, duk qada ni tu tak dan nak puasa Syawal. Tengok habis dah. Tinggal lagi 3 hari lagi ya Syawal, dia baru habis puasa qada. Baru nak buat puasa Syawal dan 3 hari habis dah bulan Syawal. Jadi dalam kes yang macam ni, ulama kata dalam bab ni dibenarkan dia buat puasa 6 Syawal dulu. Buat itu dulu kerana benda ni dia ada masa yang tertentu aja. Qada buat kemudian, dia kata. Ada satu pendapat lagi pula, dia kata tak boleh. Kok mana pun hak fardu punya kena clear dulu baru boleh buat hak sunat. Ini pendapat yang syadid, yang keras. Kan? Jadi bila ada khilaf macam ni, atas tuan-tuan dah pilih hak mana satu. Kan? Apapun kita ingat satu, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha luas rahmat dia. Kalau kata kita buat puasa 6 dulu, Tuhan tahu kata kita bukan tak mau nak bayar puasa qada. Kalau hak sunat pun kita nak buat, apatah lagi puasa wajib kita mesti buat. Cuma kita nak rebut yang ni sebab masa dah suntuk. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan lebih mengetahui. Begitu. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladziina اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.